اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kelas maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 13 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dikehendaki dengan hadis ini, hadis yang terdahulu terjemahannya bahawasanya ilmu diilhamkan orang yang bahagia dan diharamkan ilmu akan orang yang celaka. Dikehendaki dengan hadis ini, wallahu a'lam, bahawasanya, wallahu a'lam tu jumlah muqtaridah tu, diselit di tengah tu, dengan selit antara mubtada dan khabar. Didatangkan wallahu a'lam tu sebagai ambil tabarruk, ambil barakah, wallahu a'lam. Dan juga sirah tabarri dipanggil, sirah tabarri, berlepas diri dengan menyerah pengetahuan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut wallahu a'lam ambil barakah, dan wallahu alam tu sirah tabari. Tabari ni makna apa ni? Kita melepaskan diri kita, menyerah pengetahuan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wallahu alam kerana kita memang tidak mengetahui. Wallahu alam kerana kita tidak mengetahui, berarti setakat tu sudahlah. Macam mana perkara ni, hukum agamanya macam mana, saya tak tahulah, wallahu a'lam, berhenti situ, berhentilah, jangan nak teruskan. Saya dah tahu wallahu a'lam, tapi pada pandangan saya, tu salah dah tu, tak ada pandangan. Kita bukan ulama mujtahid yang ada pandangan sendiri, kita tidak ada pandangan. Ini kadang-kadang orang tanya, pandangan ustaz macam mana? Ustaz tak ada pandangan. Pandangan daripada ulama muktabar yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang-kadang bila ditanya, yang ustaz tu jawab, saya tak tahulah perkara tersebut. Ustaz tak tahu pun, kira-kira ustaz macam mana? Disuruh ustaz tu kira-kira. Tak boleh nak kira-kira bab agama ni. Tak boleh nak kira-kira. Pandangan ustaz, ustaz tak ada pandangan. Lepas tu kira-kira ustaz, tak ada kira-kira ni. Dalam bab hukum hakam agama, tak boleh nak buat kira-kira, capur, tolak, keluar jumlah berapa, tak boleh ni. Hak tu hak wallahu a'lam, hak memang tak tahu, berarti setakat tu. Hak ni wallahu a'lam ni nak ambil barakah, wallahu a'lam. Dan wallahu alam ni sirah tabari. Macam orang mengajar itulah akhir sekalinya wallahu a'lam.
Wallahu a'lam tu makna apa ni? Berlepas dengan bahawa serah pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata mengajar tak tahu sebenar tu. Sebab tu di hujungnya diakhiri dengan wallahu a'lam, bukan begitu. Kita ambil barakah. Dan juga sirah Tabari. Jadi Imam Ghazali nak datangkan apakah murad, apakah murad, apakah yang dikehendaki dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu diilhamkan kepada orang yang bahagia dan ilmu diharamkan, ditegahkan daripada orang yang celaka. Bahawasanya salah satu daripada dua celakanya, dua celaka, diharamkan ilmu, diharamkan daripada ilmu akan orang yang celaka. Bahawasanya salah satu daripada dua celaka, salah satu daripada dua celaka bagi orang yang beramal dengan tiada ilmu, yang mana Allah Ta'ala tegahkan, Allah Ta'ala haramkan orang yang celaka tadi ni daripada ilmu. Bahawasanya salah satu daripada dua celakanya bahawa tiada belajar ia akan ilmu, tiada belajar ia seorang yang beramal akan ilmu. Dia beramal, rajin buat amal, tapi kata Imam Ghazali dia tidak belajar. Maka celakanya, celaka orang yang beramal dengan tiada belajar, celaka. Dan penat dan payah, maka celakanya dan penat. Ada dang tu. Hak Rumi macam mana? Ada tak dang? Hak Jawi tak ada. Hak Rumi ada dang. Ada dan. Hak Jawi tak ada tu. Kena tambah lah. Tambah dan. Ni hak Y terbalik tu lah. Bagi apa tu? Hak Y terbalik tu. Kalau ada jatuh perkataan kan. Maka celakanya dan penat dan payah di dalam ibadah. Nak kita ada dan. Maka celakanya, celaka orang yang beramal tetapi tiada belajar akan ilmu, dan penat dan payah dalam ibadah, atas berjalan, atas beramal dengan tiada betul. Celaka. Buat ibadah ni payah, penat, tapi beramalnya dengan tiada betul. Amalnya tidak betul. Dengan tiada betul jalan. Bandingnya seperti berlari unta. Alif, nun, te tu unta, jangan anta, anti pula. Badu anta, anti, antuma, antum ni bukan ni. Alif, nun, te. Tahu dah anta, anti dah? Tak ada. Ana, anta tak cakap. Tak ada cakap. Ana, anta, I dengan you je. Tu je. Ana, anta tak ada. Ni alif, nun, te. Bukan anta. Unta. Ejaan lama. Alif, nun, te. Unta. Kalau saya mengajinya, alif bagi depan, te bagi atas. Sebab apa ni? Takut tak boleh nak baca. Takut tak boleh nak baca. Alif, nun, te. Apa benda pula alif, nun, te? Takut hantar sungguhlah. Sebab kita eja unta ni, alif, waw, nun, te, alif. Itu ejaan Jawi baru. Ini ejaan Jawi lama ni. Bukan salah ejaan. Bukan tak pandai eja unta ni. Ejaan lama. Seperti berlari unta dengan tiada melihat jalan. Buat bandingan gitu. Macam mana unta tutup
tutup mata dia rapat-rapat, lepas tu perambak dia lari. Dia pun larilah. Gitu lah. Maknanya lari tak betul dah lah, sebab tak nampak jalan. Maka tiada ada baginya, kata Imam Ghazali, maka tiada ada baginya bagi seseorang yang beramal dengan tiada belajar daripada yang demikian itu demikian amal, daripada yang demikian itu demikian amal, dan berpenat pada amal ibadah, melainkan payah, penat, lelah dengan ketiadaan manfaat dan faedah. Imam Ghazali pun datangkan doa, maka kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu dan amal yang tiada memberi manfaat. Ini salah satu daripada dua kecelakaan atas orang yang beramal dengan tiada belajar akan ilmu. Salah satu daripada dua kecelakaan. Kemudian dalam syarah kepada kitab Minhajul Abidin, Sirajut Talibin, didatangkan kecelakaan yang kedua adalah kufur. Ini kecelakaan yang pertama. Orang belajar, orang beramal tanpa belajar, dia ada dua kecelakaan. Celaka yang pertamanya, dia beramal tu satu kecelakaan dah. Satu kecelakaan. Sebab apa? Sebab beramal tanpa ilmu. Ilmu akidah macam mana? Ilmu hak zahir fiqh macam mana? Ilmu hak batin tasawufnya macam mana? Beramal seumpama itu satu kecelakaan dah. Satu kerosakan dah. Satu kebinasaan dah. Mana lagi satu celaka? Satu celaka laginya adalah al-kufru, kufur. Al-kufru, kufur. Terutama sekali dalam bab pegangan. Kufur dalam bab pegangan. Sama ada pegangan tu memang pegangan yang kufur, ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi' yang tidak dihukumkan kufur. Tapi kecelakaannya adalah kufur juga. Apabila berpegang dengan pegangan yang fasik, yang berdosa besar, pegangan yang mubtadi', pegangan yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat, walaupun pegangan yang fasik mubtadi' itu tak hukum kafir sekalipun, tapi amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat ditakuti kufur di kesudahan. Sebab macam mana kita nak menghadapi khatimah? Sebab di kita tidak ada pun amal kebajikan, tidak ada pun amal kebajikan, tidak diterima oleh Allah. Yang adanya dosa besar akidah. Macam mana nak bertahan di kesudahan daripada kekufuran? Kalaulah pegangan yang terpesong tu bukan pegangan yang kufur. Sama telah kalau berpegang dengan pegangan kufur kerana tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu ni, kalau kita kata bab semayang kok, bukan hanya beramal tanpa ilmu ni, tak belajar ilmu fiqh semayang saja, bukan. Beramal tanpa ilmu ni semayang comel, tapi keikhlasan tak ada. Tak ada ni, tanpa belajar ilmu tasawuf. Bukan itu sahaja. Orang yang beramal tanpa ilmu celaka ni dengan kekufuran. Hak paling besarnya, orang semayang fiqh comel, tasawuf comel, ikhlas, tapi berpegang dengan akidah yang terpesong. Hak tu hak nombor satu. Kita nampak semayang, hak nombor satunya ilmu fiqh. Tak. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, amal-amal ibadah yang lain, bukan hanya nampak fiqh.
Yang pertama, akidah. Itu permulaan. Akidah yang pertama. Belajar fiqh bab semayang tu fardu ain. Belajar fiqh bab puasa tu fardu ain. Siapa masa nak pergi Mekah nama naik, belajar hukum hakam haji dan umrah fardu ain. Tetapi walaupun comel fiqh semayang, puasa, haji umrah sekalipun, kalau akidahnya salah, tidak akan diterima oleh Allah. Semayang, puasa, haji umrah yang comel fiqh tak akan diterima sama sekali. Makna semayang ni belajar fiqh, tapi yang pertama akidah. Orang nak pergi Mekah bukan hanya khusus haji umrah sahaja. Kena mengulangi balik ngaji pegangan tu. Hak mengaji dah pegangan tu. Hak mengaji dah pegangan. Ini cerita orang dulu-dululah. Orang dulu-dulu ni nak boleh pergi Mekah payah. Jarang, maknanya jarang seorang lah maknanya. Bukan macam sekarang mudah sangat pergi Mekah. Sekarang ni bukan masa Covid lah, masa sebelum Covid. Maknanya mudah sangat pergi Mekah. Pas dia pergi Mekah. Pada ni. Nak pergi Mekah bagus. Orang Malaysia ni dia ada khusus haji umrah. Makna pergi Mekah dak lah kata buat ikut suka dak, bagus. Makna pergi Mekah orang Malaysia ni makna dan ni dikenali. Kerja haji umrah dia tu comel, teratur dengan ilmu orang Malaysia. Tapi ilmu bab haji umrah saja ke? Orang dulu tak. Boleh pergi Mekah, mereka akan mengulangi kembali ilmu akidah sifat 20, mengulangi kembali ilmu bab semayang. Bukan hanya ilmu haji dan umrah saja. Mengulangi kembali ilmu akidah sifat 20, mengulangi kembali ilmu sembahyang tiang agama. Sebab tanpa akidah usuluddin tanpa agama, tanpa sembahyang imaduddin tiang agama, walaupun haji umrah comel sekalipun, pahala nak letak di mana? Ini orang dulu hak pergi Mekah, hak barakah, hak sebenar. Bukan macam setengah-setengah sekarang ni, seumpama melancong balik cerita banyak kali dah dianya. Ni bolehlah pergi melancong. Gitu jelah. Tak ada ni. Maknanya pergi Mekah bukan hanya bicara fiqh haji umrah. Fiqh bab semayang, waktu tiang agama, akidah pegangan. Maknanya kalaulah amal ibadah tidak diterima, kalau pegangan tu tidak kufur, sangat-sangat dibimbangi, kufur di kesudahan, kekal neraka selama-lamanya, walaiyazabillah. Ini kecelakaan beramal tanpa ilmu. Ini dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca minggu lepasnya, sambungan hadis di muka surat sebelah terdahulu, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Innahu yulhamahus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Nabi kata ilmu menjadi imam, pendahuluan kepada amal, wal amalu tabi'uh, dan amal ibadah Nabi kata ialah mengikut ilmu. Wal amalu mubtada tabi'uh khabar. Mubtada khabar ni ain tula, benda tula. Mubtada khabar adalah ain tula, benda sama. Ada ni. Wal amalu, dan bermula amal ibadah, tabi'uh ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah amal ibadah. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Jadi mengikut ilmu itulah amal ibadah. Tu hak tula je. Antara amal ibadah dengan mengikut ilmu. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah amal ibadah. Tanpa mengikut ilmu, itu bukan amal ibadah. Pada ni.
Jadi wal amalu mubtada tabi'un khabar. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Bukan kita buat satu-satu perkara ilmu macam mana? Pengetahuan. Oh, saya pun kira rasa sedap buat seumpama ni. Itu bukan amal ibadah. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dinamakan amal ibadah. Sehingga kan khilaf ulama, kalaulah tanpa ilmu tetapi berbetulan dengan berbetulan hok dibuat tu kena, tapi dibuat terdahulu tu gamuk-gamuk je, agak-agak tengok-tengok orang je tanpa ilmu pun. Lepas belajar kemudian, oh kena. Sama dengan dalam kitab beritahu. Tapi masih dibuat dahulu tu bukan tunggu ilmu, tapi lepas belajar sama. Kalau adalah. Kalau ada. Oh ni payah nak jumpa. Lepas kita belajar, hok kita amal terdahulu tanpa ilmu, dengan apa yang ilmu yang ada dalam kitab, tak jadi sama. Tak jadi serupa pun. Pada ni. Apa amal sekalipun, tak akan jadi serupa. Sembahyang ke, berjemaah ke, mengaji Al-Quran ke, contoh. Ada tak orang dia baca Al-Quran seorang diri, tidak berguru. Lama-lama dia pun pergi cari tok guru lah. Dia pun baca depan tok guru dia, tiba-tiba dia baca betul. Tok guru dia tanyalah, kamu sebelum ni belajar di mana? Sebab kamu baca ni comel ni. Oh, saya inilah kelas pertama Quran yang saya masuk. Dan yang kamu baca comel tu? Saya test sendiri, saya buat sendiri. Tanyalah guru Quran, pernah jumpa tak seumpama tu? Takkan jumpa. Kalau dia baca betul tu, dia mari daripada belajar. Bayangkan kalau kita tak belajar molek Fatihah, berapa ribu, berapa dah tahulah kita baca tu berapa kali, ribu, ratus ribu pun tak tahulah kita baca. Ada ni. Tapi kalau kita tak berguru, tak belajar, cuba kita baca depan guru. Betul tak kita baca? Takkan betul. Padahal kita baca tu tak tahulah. Daripada budak lagi kita bacanya. Sampai ketua dah bacanya. Tapi tak pernah belajar. Belajar masa budak-budak tahu tak cerita mana. Hak tu nak mengenal je hak tunya. Tua-tua barulah belajar. Tiba-tiba kebetulan betul. Tak tahulah, wallahu alam lah kalau ada seumpama tu. Tapi tanpa ilmu takkan jadi betul. Fardu takdir. Tanpa ilmu tapi yang dibuat tu kebetulan betul. Kebetulan betul. Diiktiraf sebagai amal ibadah ke tidak? Sebab amal ibadah Nabi kata mengikut ilmu. Yang dibuat ni tidak mengikut ilmu. Cuma lepas belajar kitab kemudian kebetulan betul. Satu pandangan tetap tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab tidak mengikut ilmu. Walaupun satu pandangan, walaupun tidak mengikut ilmu dah, kebetulan betul tu, pakai ya lah. Mana? Hak kebetulan betul. Hak kita kata kok nak jumpa mana kalau kebetulan betul ni. Kalau ada sekalipun masalah khilaf ulama amal ibadah ataupun tidak. Sebab amal ibadah Nabi kata tabi'u ialah mengikut ilmu. Ini cerita ilmu hak zahir, ilmu hak batin. Terutama sekali ilmu pegangan. Kalau tak belajar, macam nak pastikan pegangan yang betul? Bak ketaatan batin, ilmu tasawuf, tanpa mempelajari ilmu fardhu ain hak berkaitan dengan ketaatan batin, macam mana kita nak pastikan kita betul taubah dengan Allah? Baik itu taat batin, taubah ni. Khauf, zuhud, tawakkul, sabar, redha, ikhlas. Ini contoh taat batin. Macam nak pastikan betul taat batin ni? Kalau tidak mengikut ilmu. Tidak ada. Ada ni.
Tidak ada. Hak zahir pun tidak ada juga. Bukan kata ada. Tambahan pula hak batin. Tambahan pula pegangan. Sebab itulah ilmu imam dia. Ilmu yang mendahului akan amal. Ilmu yang paling besar, ilmu akidah. Amal yang paling besar adalah mentauhidkan Allah dan sembahyang. Itu amal ibadah yang paling besar. Kalau ada amal ibadah yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, nescaya akan difardukan atas malaikah. Yang mana malaikah sembahyang, malaikah rokok, malaikah sujud, dan malaikah mentauhid beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jelas waktu kita baca lepas sembahyang, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan malaikat mensaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mentauhidkan Allah. Malaikat pun beriman dengan Allah. Malaikat pun sembahyang. Maka amal yang paling besar adalah tauhid iman. Kemudian hak zahirnya sembahyang, hak paling besar tiang agama. Jadi ilmu yang paling besar ilmu berkaitan dengan akidah. Amal yang paling besar adalah amal akidah, pegangan iman kita. Itu hak paling besar pahala. Jadi macam mana akidah kita kalau tanpa ilmu? Ini hak berkaitan dengan besarnya kedudukan ilmu dalam agama. Tetapi Nabi kata sesungguhnya ilmu akan diilhamkan oleh Allah akan mereka yang ditakdirkan pada azal orang yang bahagia. Dan Nabi kata sesungguhnya ilmu akan diharamkan, ditegahkan, dihalangkan daripada seseorang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka. Innahu yulhamus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Nabi kata sesungguhnya ilmu akan diilhamkan. Tuhan akan campur. Tuhan akan buka jalan. Jalan belajar, jalan untuk memahami ilmu, Tuhan akan campur. Ilmu kepada siapa? Kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia, ahli syurga. Dan ilmu ni walaupun penting macam mana pun diharamkan, ditegahkan daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka. Sebagaimana kita tengok jelas. Yang mana semua orang tahu bahawa belajar tu wajib ijma' ulama'. Tapi manis-manis je tak belajar fardu ain. Contoh beginilah, orang tak semayang. Allah lah dianya. Hidup atas muka bumi Allah. Menikmati nikmat daripada Allah tu tidak terhingga nikmat yang diguna pakai. Semayangnya tidak. Nasihat dia tak tahu je. Kadang-kadang dimenzahirkan pula dia tak semayang. Kalau bulan Ramadan dimenzahirkan dia tak puasa. Ada orang dia malu-malu. Tak semayang pun kalau jalan dengan kawan hak semayang, dia semayang juga. Maknanya kalau Ramadan walaupun tidak puasa pun dia makan curi-curi, tak tunjuk ke kawan dia. Ada orang dia nak tunjuk dia tak semayang. Dia sombong dengan derhaka dia. Dia nak tunjuk dia tak puasa. Sombong dia dengan kederhakaan dianya. Ada ni. Sebab apa? Bahagian dia begitu. Tuhan tidak kehendak kebaikan kepada dia. Ada ni. Tuhan tidak kehendak kebaikan kepada dia. Sama juga. Sembahyang wajib ijma' ulama'. Puasa wajib ijma' ulama'. Belajar fardu ain wajib ijma' ulama'. Tiba-tiba manis-manis je, tak mahu belajar. Kadang-kadang dia menzahirkan bahawa dia tak mahu belajar. Dia nak tunjuk bahawa dia tak mahu belajar. Ni. Ada orang dia tak belajar, dia perjauh daripada awal. Dia perjauh daripada awal. Ada orang dia nak tunjuk.
Dia mari ke masjid berjemaah. Tapi orang buka kitab aje, dia balik Ada orang tak. Dia tak mau belajar. Tapi kalau ada orang ngajar, dia pergi majmuah tempat lain. Dia tak mau tunjuk, dia tak mau belajar. Ada orang dia bangga tunjuk. Dia tak mau belajar. Orang habis belajar, siapa? Dia nak tunjuk bahawa aku tak mau belajar. Ni. Faham tak ni? Walaha mengekali jahil fardu ain dosa besar. Lepas tu kalau berpegang dengan akidah terpesong, dosa besar yang lain. Sembahyang syarat rukun tidak disempurnakan, dosa besar yang lain. Hati riya, ujub, takabur, dosa besar yang lain. Zahirnya rupa semayang lah. Akidah macam mana? Semayang macam mana? Hati macam mana? Mari ke masjid rumah Allah. Tetapi terkadang bawa sifat iblis, takabur ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis yang takabur, dia langsung tidak sujud. Tapi manusia sujud serta hati takabur, bersifat dengan sifat iblis. Suka iblis tengok. Ada ni. Tapi macam sebut semua-semua lah, bahagian masing-masing. Kalau Tuhan kehendak pada azab orang ni bahagia, Allah Ta'ala akan buka jalan kepada ilmu. Sebaliknya kalaulah Tuhan kehendak pada azal orang ni orang celaka, akan diharamkan, ditegahkan daripada ilmu. Kadang-kadang bukan diri sendiri, bawa dengan anak bini, buat perangai yang sama. Ni. Ada ni. Ada orang yang maknanya subuh pun boleh bawa anak berjemaah. Payah dah. Kita ni kadang-kadang subuh-subuh ni tak apa nak gerak mana. Siang, ngatuk. Tapi bagus. Maknanya apa? Latih. Subuh pun berjemaah. Latih anak subuh pun berjemaah. Keluar masjidnya bila? Selepas syuruk. Barulah keluar masjid. Iktikaf. Selagi tak syuruk, selagi tak sembahyang sunat 2 rakaat, tak akan keluar masjid. Ada ni. Tapi jangan ada kuliah subuh. Kalau ada je kuliah subuh, dia pun akan pipin anak dia, balik. Mana? Faham tak ni? Dia sendiri tak mau belajar, dan dia didik anak dia. Lari daripada majlis ilmu. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Jadi tak suka duduk dalam majlis yang dinaungi oleh para malaikat ni, orang pasal mana? Hak lawan malaikat lah. Ada ni. Boleh piping anak balik. Tapi kalau tak ada kuliah subuh, okey duduk sampai ke syuruk. Orang lain balik belakang dah. Tapi jangan mengajar je. Mengajar dia pun akak punggung. Bukan akak punggung seorang ni. Ada ni. Bawa dengan anak-anak. Kalau Allah tetapkan pada azal seseorang tu celaka, maka akan diharamkan, ditegahkan daripada ilmu. Kita maklum rukun iman yang ke-6-nya, baik jahat seseorang, qada dan qadar. Syurga neraka seseorang, qada dan qadar. Jadi minggu lepas saya disebutlah, minggu ni tak sempat nak panjangkan. Syurga neraka pun telah diqadarkan oleh Allah, telah diqadarkan oleh pada azal, syurga dan neraka. Biasalah kadang-kadang timbul respon. Ada sokmo, tapi hak ni bukan orang yang telefon tu yang terkejut. Dia kata ni orang dia kenal lah. Dia kata dengar, dia kata mengajar, dia kata syurga neraka seseorang Allah telah qadakkan pada azal. Dan kalau Allah qadak dah pada azal syurga neraka, dah kita nak buat gapo ke? Kita hidup atas dunia Tuhan tetap dah. Syurga lah, neraka lah. Ada ni. Cuma dia kata dia pun nak cerita tak pandai, tapi pegangan dia Tuhan tetap belaka dah. Baik, Tuhan tetap dah balasannya syurga. Iman dan ta'ah seseorang Tuhan telah qadakkan pada azal. Jadi balasan syurga neraka Tuhan tetap dah pada azal. Jahat, kufur dan maksiat Tuhan tetap dah pada azal. Neraka Tuhan tetap dah pada azal. Tak lari daripada rukun iman yang ke-6. Baik iman dan ta'ah
qada dan qadar, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Jadi syurga dan neraka qada dan qadar. Allah telah mengqadakan pada azal. Lepas tu macam mana dah kita ni? Macam kita sekarang lah. Ada yang Tuhan qadakan orang Islam, ada yang Tuhan qadakan orang kafir. Ada yang Tuhan qadakan orang Islam yang beriman, ada yang Tuhan qadakan orang Islam tapi tidak beriman. Ada yang Tuhan qadakan beriman serta beramal soleh, ada yang Tuhan qadakan beriman tetapi tidak beramal soleh. Tuhan tetap dah pada azal, akhirahnya Tuhan tetap dah pada azal, syurga ataupun neraka. Itu pegangan kita. Rukun iman yang keenam. Kalau pembicaraan ni pun masih lagi pelik, terkejut, rasa payah nak terima, waktu umbi tak ada. Rukun iman yang keenam tak ada. Tak ada ni. Kalaulah tidak berpegang segala-galanya qada dan qadar Allah, tak ada bahagianlah hak berkaitan dengan iman. Ini ilmu yang pertama berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. InsyaAllah lah minggu depan saya akan bicara baliklah hak berkaitan dengan baik dan jahat, syurga dan neraka telah diqadakan oleh Allah pada azal. Dan kerana inilah besar penolong himmah ulama yang zahidin, yang amilin dengan ilmu radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.